tetapi dikesan satu kerosakan teruk kepada sebuah kos di gudang Sony Malaysia di Bangi. Kos itu yang tiba dari China diangkut dari Pelabuhan Kelang juga milik Kementerian Penerangan. Kritikan langsung kepada KSU Kementerian dicatat bahawa proses kelulusan lanjutan masa dibuat dalam keadaan tidak teratur. Dan seperkara yang aneh sekali adalah apabila dikatakan bahawa KSU Kementerian itu tidak merujuk terlebih dahulu kepada lembaga perolehan ataupun pembendaharaan sebagaimana yang ditetapkan. Datuk Yang di-Pertua, ini bukan isu kecil. Benar seperti yang dinyatakan oleh pihak audit bahawa projek ini boleh mendatangkan risiko kerugian kepada kerajaan, iaitu tidak lain kepada kebocoran dan ataupun ketirisan wang rakyat. Anda begini kecuaiannya sehingga kepada projek yang bernilai 40 juta. Berapa banyak pun wang yang ditabur tidak akan mencukupi. Itu belum lagi berapa kes atau persoalan yang pernah dibangkitkan dalam dewan ini, seperti kelulusan jam penyiaran oleh RTM berjumlah lebih 100 juta ringgit sebelum pilihan raya umum yang lalu, sehingga kini tidak dijawab. Kita tidak mahu mempertikaikan atau menyentuh soal peribadi sesiapa, termasuk kabar berita ada pegawai tinggi kementerian ditangkap kalwak terkala di dalam tugas. Namun saya menyeru dan mendesak dalam dewan yang mulia ingin agar siasatan terpinci di jalan, dan semua kes yang melihat pegawai tinggi kerajaan diragui dalam kelulusan projek tidak sewajarnya dilindungi, termasuk memindah pegawai berkenaan ke jabatan lain tidak akan menyelesaikan masalah. Pada hemat saya, satu jabatan kuasakah di peringkat tertinggi wajar ditubuhkan agar kes pertunaran rasuah yang melibatkan pegawai tinggi kementerian tidak lagi berlaku. Tan Sri Yang di-Pertua, Datuk Yang di-Pertua. Tak apa yang mati. Saya juga ingin membawa isu pemberian peruntukan kepada PBT di Parlimen, di PBT di majlis-majlis daerah khususnya di Kelantan. Sudah 2 kali soalan saya kepada kerajaan tidak dijawab dengan sempurna. Apabila saya mendapat maklumat ada peruntukan berbeza-beza besar oleh kementerian kerajaan tempatan seperti yang diberikan kepada majlis daerah Tanah Merah berbanding dengan majlis daerah Jeli, malah yang ada pun ditarik balik. Datuk Yang di-Pertua, saya mahu agak pihak kerajaan mengeluarkan kenyataan rasmi ataupun pernyataan rasmi yang dibentangkan di dalam dewan yang mulia ini mengenai perbezaan peruntukan di antara majlis daerah Tanah Merah dengan majlis daerah Jeli ataupun di majlis daerah seluruh Kelantan. Oleh kerana wujudnya sikap pilih kasih ini sedemikian, Datuk Yang di-Pertua, persoalan yang sentiasa ditanya-tanya oleh masyarakat di Tanah Merah ialah berkenaan dengan satu cadangan pembinaan flyover lintasan kereta api di Bandar Tanah Merah yang pernah dirasmikan tapaknya oleh bekas menterinya dahulu, Datuk Seri Samiwelu, pada 2 tahun yang lalu. Sampai kini sebutir pasir pun tiada. Tuan Yang di-Pertua, di samping kita mengkritik keberkesanan pasukan polis, saya juga menyedari dan kita semua perlu menginsafi bagaimana beban tugas anggota keselamatan. Sebagai rekod, kita tidak terbayang bagaimana misalnya ada ketua-ketua polis negeri dari sudut grade pangkat mereka yang mana di negeri-negeri tertentu lebih rendah daripada pengarah hospital daerah. Sedangkan kawasan jagaan dan tanggungjawab mereka begitu jauh bezanya, di mana menjaga negeri dan dibandingkan dengan menjaga sebuah hospital. Saya menyarankan agar kerajaan menilai kembali ataupun naikkanlah grade mereka ini. Kita mahu menggunakan masalah jenayah meningkat tak kala ekonomi kita Malaysia malap. Hanya dengan berlaku adil kepada mereka, kita harap mereka dapat tertumpu kepada tugas menangani jenayah, bukannya sibuk dengan kes-kes politik. Tuan Yang di-Pertua, saya amat bersetuju dengan
Kota Raja tadi, jenayah semakin meningkat dan penjenayah semakin berani. Pada 2 minggu yang lepas, saya pergi ke Subanjaya, iaitu di Kafo. Bila saya tinggal kereta saya dalam lebih kurang dalam 1 jam, bila balik, cermin kereta semua pecah. Jadi saya tanya pihak pengurusan Kafo, dia kata CCTV tak ada dan dia hanya mampu minta maaf. Jadi saya punya beg semua dokumen-dokumen hilang. Laptop nasib baik ada kat parlimen. Jadi 3 hari selepas itu, kejadian sama juga berlaku di kawasan saya, di mana seorang pakcik tua yang sedang memandu kenderaannya berhenti di traffic light. Tiba-tiba datang remaja bermotosikal, membuka pintu dan menarik keluar pemandu tersebut dan melarikan beg yang ada di dalam kereta tersebut. Benda ini berlaku di tengah-tengah bandar Tanah Merah, dan di sebelahnya ada sebuah bas yang membawa budak-budak sekolah, di mana budak-budak sekolah ni menengok kejadian itu secara langsung. Jadi apa yang saya nak ceritakan di sini, penjenayah begitu berani sekarang. Mungkin kerana desakan ataupun tekanan hidup yang begitu tinggi, dan saya menyuruhlah kepada pihak kerajaan memikirkan langkah-langkah yang sepatutnya diambil terhadap kadar jenayah yang begitu, penjenayah begitu berani sekarang ini. Tuan Yang Dipertua, saya juga ingin membangkitkan isu berkenaan dengan hospital di Tanah Merah, hospital besar di Tanah Merah. Untuk makluman Yang Dipertua, hospital berkenaan dibina di atas bukit. Laluan masuknya hanyalah 1 jalan sahaja. Keadaan kereta untuk dari segi parking tempat letak kereta menjadi amat terhad, dan saya rasa pihak kementerian tidaklah terlalu sukar untuk pihak kerajaan merancang dan membina tempat letak kereta bertingkat demi menyelesaikan masalah kesesakan di kawasan hospital tersebut, sehingga mengganggu bukan sahaja kenderaan awam, malah sering menyekat laluan ambulan. Tan Sri, Tuan Yang Dipertua, saya rasa itulah saja. Berkenaan dengan bajet yang dibentangkan oleh Perdana Menteri ini, banyak yang perlu diketengahkan, dan apa yang saya nampak, apa yang saya merisaukan saya, ianya hanya sekadar untuk menyedakkan rakyat saja. Jadi sekian saja ucapan saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Amat. Yang Amat sebab